Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 26 Mac, saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. 76 rakyat Malaysia dari Itali selamat tiba di tanah air. Juga sebar berita palsu berkaitan COVID-19, 94 kertas siasatan dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 76 rakyat Malaysia serta 5 individu bukan warga negara dibawa pulang dari Itali menerusi misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR susulan penularan wabak COVID-19. Pesawat khas AirAsia yang membawa mereka mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA jam 10.06 pagi tadi. Menurut agensi pengurusan bencana negara NADMA, turut serta dalam penerbangan itu ialah 5 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Wakil Kementerian Luar, 20 orang kru AirAsia serta seorang pegawai NADMA. Kesemua mereka dibawa menjalani proses saringan di Unit Kecemasan Udara ADU KLIA sebelum dihantar ke Pusat Pemantauan di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi ACAP di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan untuk proses kuarantin selama 14 hari. Tindakan operasi Nyah Cemar dilaksanakan dengan gabungan 263 anggota daripada pelbagai agensi. Polis membuka 94 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu berkaitan dengan wabak COVID-19 setakat semalam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata daripada jumlah itu 6 kes sudah pun dibicarakan di mahkamah dengan 5 daripadanya mengaku bersalah. Sementara baki 80 kes lagi masih dalam siasatan. Mana-mana individu yang terlibat menyebarkan berita palsu boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Ujarnya lagi, rakyat diminta bijak menilai berita di media sosial dan bukan sahaja terus menyebarkan tanpa mengesahkan yang ia benar atau sebaliknya. Dalam pada itu, Datuk Seri Hamzah turut meluahkan rasa kesal apabila masih ramai yang berdegil dan ingkar dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya setakat semalam sebanyak 1,796 laporan dibuat oleh pihak polis berhubung perkara itu dengan 655 kes sudah diambil tindakan. Seramai 28 orang telah ditahan dan 40 individu lagi sedang dalam siasatan. Jelasnya perbandingan angka itu adalah sebagai bukti masih ada yang berdegil dan berkemungkinan menjadi penyumbang kepada penularan wabak COVID-19. Justru menurut beliau, jika peningkatan bilangan kes terus berlaku, ia akan memaksa kerajaan melaksanakan kaedah lain. Di peringkat kerajaan, katanya kementerian masih membincangkan apa bentuk tindakan lebih tegas yang perlu diambil untuk meredakan keadaan. Kementerian Kesihatan mengesahkan kematian ke-21 akibat COVID-19 hari ini. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia membabitkan kes ke-1588 iaitu warga Malaysia berusia 63 tahun. Mangsa yang mempunyai sejarah penyakit kronik adalah peserta perhimpunan tabligh di Masjid Jamik Sri Petaling. Beliau mula bergejala dan hadir menjalani saringan pada 22 Mac lalu dan hasil ujian pengesahan COVID-19 didapati positif. Mangsa dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar pada 23 Mac lalu. Datuk Dr. Nur Hisham berkata ketika dalam rawatan, kesihatan mangsa merosot dan disahkan meninggal dunia pada jam 4 pagi tadi. Alasan kononnya tidak tahu had waktu perniagaan juga didapati sering digunakan golongan peniaga yang ingkar di Pulau Pinang. Sebanyak 15 premis di Georgetown yang dikesan beroperasi melebihi waktu perniagaan diberikan amaran dan dipantau Majlis Bandaraya Pulau Pinang.
Berdasarkan pemeriksaan dan operasi tadi, kebanyakan alasan yang diberikan oleh peniaga-peniaga ini adalah tidak tahu ataupun ingatkan perniagaan yang berjalan selama 24 jam ini dibenarkan. Sebanyak 3,260 premis perniagaan di bahagian pulau diperiksa dalam operasi berkenaan. Daripada jumlah itu, semua premis perniagaan akur dengan waktu berniaga sehingga jam 8 malam. Manakala 15 peniaga yang ingkar terdiri daripada pengusaha gerai makan dan kedai runcit. Mereka diarah segera menutup premis selain amaran tindakan lesen perniagaan ditarik jika mengulangi kesalahan. Tindakan premis dan gerai cuba beroperasi lebih dari masa yang ditetapkan antara punca orang ramai mengambil peluang untuk keluar rumah dengan alasan untuk membeli barang. Perkara itu dikesan Majlis Bandaraya Alustar MBAS dengan alasan peniaga kononnya mereka tidak tahu had waktu operasi sehingga jam 8 malam. Hasil pemeriksaan MBAS malam tadi mendapati peniaga dan penjaja berniaga lebih dari tempoh yang ditetapkan. Malah ada yang dikesan berniaga sehingga jam 10.30 malam. Dalam operasi sehingga jam 12.30 malam tadi, sebanyak 64 notis dan 1 kompaun kepada pemilik premis dan penjaja di sekitar Kota Star dan Pokok Sena. Dan walaupun bagaimanapun, tim Embas sendiri, kita pada malam ni kita memberi notis kepada semua gerai-gerai dan juga peniaga-peniaga kecil ni supaya patuhlah dengan arahan. Kompaun maksimum RM500 boleh dikenakan di bawah akta berkaitan selain tindakan sita jika mereka terus ingkar. MBAS menjalankan pemeriksaan dari masa ke semasa untuk membantu polis dan ATM dalam memastikan orang ramai duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP merampas 223,000 unit penutup hidung dan mulut bernilai RM446,000 dalam satu serbuan di sebuah premis di Kota Damansara, Selangor. Topeng berkenaan disembunyikan dan dijual dengan harga melampau yang jauh lebih tinggi daripada harga siling ditetapkan. Pengarah bahagian penguatkuasa KPDN HEP, Datuk Iskandar Halim Sulaiman, dalam satu kenyataan memaklumkan topeng berkenaan dijual pada harga RM3.50 seunit melebihi harga maksimum RM2 seunit. Operasi dijalankan hasil maklumat orang awam yang melihat promosi menerusi akaun Facebook. Kaedah penjualan adalah melalui pesanan WhatsApp dan barang dihantar melalui pos atau kaedah cash on delivery COD di kawasan Kota Damansara dan Petaling Jaya. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500,000 atau tidak melebihi RM1,000,000 bagi kesalahan kali kedua atau berikutnya. Pengguna disaran menyalurkan maklumat mengenai kegiatan mencurigakan melalui talian tertera. Usah kuatir bekalan darah negara masih mencukupi. Namun pada masa sama, penderma masih diperlukan untuk tampil secara berterusan bagi memastikan bekalan darah berada di tahap optimum pada setiap masa. Pengarah Pusat Darah Negara PDN Dr. Nurhaiti Abu Amin turut membayangkan jika tiada penderma, ia secara tidak langsung akan memberi impak negatif kepada stok darah yang diperlukan dibekalkan kepada pesakit yang memerlukan. Bekalan darah di Pusat Darah Negara adalah dalam keadaan yang baik. Namun kalau penderma darah tidak tampil, ianya akan memberi impak kepada stok bekalan darah yang ada di sini. Dan perkara ini juga dilihat di semua negeri-negeri ya, di seluruh negara yang mana ada beberapa tabung darah di mana stok bekalan darah mereka agak menurun dan memerlukan untuk penderma di seluruh negara tampil untuk menderma darah. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dikuatkuasakan, beliau tidak menafikan aktiviti kutipan darah turut terjejas. Jelasnya banyak penganjur terpaksa membatalkan kempen derma darah. Memahami kegusaran orang ramai mengenai penularan wabak pandemik COVID-19, beliau menegaskan jangkitan itu tidak berlaku melalui pendermaan darah. Sebaliknya, jangkitan hanya berlaku melalui titisan cecair atau droplet sahaja. Saya juga perlu tegaskan ya buat masa ini, dan kita lihat ni banyak statement-statement daripada luar negara juga yang mana
penyakit COVID-19 ini tidak boleh ditransmisikan melalui pendemaan darah ataupun penerimaan darah. Ya. Dia merupakan satu virus respiratory. Ya. Dia jangkitannya melalui daripada droplets, ya, bukannya daripada darah. Namun yang demikian, kita mengadakan beberapa langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 ini di tabung-tabung darah dan di pusat darah negara. Ya. Jelas beliau, sebelum proses menderma darah dilakukan, antara langkah yang diambil oleh PDN adalah dengan membuat saringan awal dan temu bual dengan penderma jika mereka mempunyai kontak dengan pesakit COVID serta gejala wabak selain meningkatkan kawalan kebersihan di kalangan petugas. Kita semua mempunyai peranan dalam memulihkan negara. Justru rakyat yang sihat diseru menderma pada masa ini bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Mengulas lanjutan PKP sehingga April depan, beliau berkata perkhidmatan menderma darah di seluruh negara masih beroperasi seperti biasa. Bagi mereka yang ingin menderma, pastikan membawa buku merah atau mengisi dan mencetak borang derma darah atas talian serta dapatkan slip temu janji. Mas Zari Zafri Abdul Aziz melaporkan. FGV Holdings berhad mengambil langkah proaktif membantu rakyat ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Haris Fazilah Hassan berkata sebanyak 13,000 beg mengandungi makanan asas keluaran kumpulan itu diagihkan kepada golongan B40 terjejas akibat pemotongan gaji dan mereka yang bergantung kepada gaji harian. Antaranya beras, minyak, gula, garam serta sos cili. Pengagihan pertama sebanyak 3,000 beg dihantar ke NGO terpilih. Antaranya Pertubuhan Amal Ibn Sina Malaysia, Pertubuhan Kebajikan Islam bahagian Kapar dan Teraju Ekonomi Asnaf Teras. Manakala selebihnya akan diedarkan ke beberapa lokasi lain. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menawarkan insentif potongan cukai kepada penderma wang tunai atau barangan yang digunakan untuk menangani penularan COVID-19. LHDN dalam satu kenyataan berkata insentif itu disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan ACP 1967 oleh Kerajaan untuk tabung COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia bagi jenis sumbangan tunai dan barangan tabung COVID-19, Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri bagi jenis sumbangan tunai sahaja dan derma kepada institusi atau organisasi. Penyumbang perlu mendapatkan surat aku terima sumbangan daripada penerima berserta cop rasmi Kementerian Kewangan sebelum mengemukakan permohonan potongan cukai berkenaan. Permohonan yang lengkap hendaklah dialamatkan kepada bahagian cukai Kementerian Kewangan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa mengejutkan. Ia apabila lelaki warga Australia yang didakwa melakukan serangan tembakan di 2 masjid New Zealand tahun lalu berubah fikiran mengaku bersalah atas semua pertuduhan. Tragedi berkenaan meragut 51 nyawa umat Islam. You did murder. Yes, guilty. Brenton Tarrant, 29 tahun sebelum ini mengaku tidak bersalah atas 51 pertuduhan membunuh, 40 pertuduhan cubaan membunuh dan 1 pertuduhan terbabit tindakan pengganas. Tertuduh bagaimanapun menukar pengakuannya dalam satu pendengaran mahkamah yang diaturkan secara tergesa-gesa. Tiada alasan diberikan bagi perubahan pengakuan itu sekaligus sebagai isyarat Tarrant tidak perlu meneruskan perbicaraan. Proses itu juga dibimbangi akan digunakan Tarrant sebagai platform untuk mempromosi ideologi perkaumannya. Hakim Cameron Mander kemudian merekodkan sabitan atas semua pertuduhan dan hukuman akan dijalankan pada satu tarikh yang akan ditentukan. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern menguatkuasakan perintah darurat bermula malam tadi. Ia sebagai persediaan negara itu memerangi wabak COVID-19. Dalam ucapannya semalam, beliau terpaksa mengeluarkan perintah berkurung selama 4 minggu untuk mengekang jangkitan virus dan memutuskan rantaiannya. Semua perkhidmatan bukan kritikal seperti restoran, kafe, gimnasium, pawagam, taman permainan dan lain-lain tempat berhimpun akan ditutup. Walau bagaimanapun, pasaraya, perkhidmatan perubatan, farmasi, stesen perkhidmatan dan perbankan akan terus dibuka. Ardern memberi amaran langkah kawalan pergerakan itu akan dikuatkuasakan tanpa kompromi. To stop further community transmission.
Baik, saya mendapat isyarat untuk kita terus menyaksikan sidang media oleh MKN. Kementerian Kesihatan dan juga pihak Polis dan Angkatan Tentera Malaysia untuk mengawal COVID-19 ini dari terus merebak. Kita membuat keputusan hari ini bahawa proses pembersihan dan pencucian nyah cemar ataupun sanitization, disinfection akan dilaksanakan oleh PBT dan juga bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat, dan mungkin jika diperlukan Angkatan Tentera Malaysia juga akan terlibat di dalam membersihkan kawasan-kawasan dan menyah cemar atau menyah kuman di kawasan-kawasan premis awam, terutamanya di kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan-kawasan merah. Pihak polis juga akan dibekalkan dengan termometer, head thermometer ni, iaitu untuk mengesan suhu di setiap sekatan jalan raya. Dan pihak NADMA telah pun diminta untuk mendapatkan termometer tersebut untuk dibekalkan kepada pihak polis. Begitu juga dengan topeng-topeng muka. Kita akan memberikan kepada pihak-pihak frontliners ini, bukan saja di hospital tetapi pihak polis, ATM, rela, APM dan sebagainya. Mesyuarat juga telah pun dilaporkan mengenai cadangan untuk mengagihkan topeng muka kepada rakyat. Kerajaan akan memberikan secara percuma topeng muka pada 8.63 juta isi rumah. Ini telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa topeng muka akan diberikan secara percuma. Kini kita sedang menunggu topeng muka tersebut daripada negara yang kita import, dan apabila sampai ke negara kita dalam waktu terdekat, kita akan edarkan secara berperingkat. Kita akan edarkan melalui Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah-daerah. Jadi kita akan mula mengedarkan selepas kita memperolehinya daripada negara yang telah pun kita order dari segi topeng tersebut. Dan kerajaan membayarkan. Sekali lagi saya jelaskan bahawa bukan percuma. Kerajaan tidak mendapat secara percuma seperti yang telah pun dihebohkan, tetapi kerajaan membelinya daripada negara tersebut. Untuk makluman, tabung sumbangan COVID-19 ini telah menerima jumlah sumbangan sebanyak 8.129 juta ringgit. 70% akan digunakan untuk peringkat awal ini, iaitu sebanyak 5.68 juta untuk membantu rakyat yang terkesan, terutamanya golongan miskin yang terkesan akibat daripada sekatan pergerakan yang kita perkenalkan. Kementerian Pembangunan Wanita akan mengagihkan bekalan makanan kepada golongan miskin ini dan juga mereka yang memenuhi syarat-syarat. Jadi kita akan mula mengagihkan, ini akan diumumkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita sendiri. Kita juga membincangkan tentang ramai rakyat kita, termasuk golongan pelajar-pelajar kita yang terkandas di luar negara. Ramai yang ingin pulang, tetapi setengah negara telah pun menutup negara mereka sepenuhnya untuk penerbangan keluar dan masuk. Ada di kalangan rakyat kita yang tidak mampu pulang walaupun mereka pergi untuk tujuan tertentu, tetapi selepas ada lockdown di setengah-setengah negara, mereka tidak mampu, tidak boleh untuk pulang ke negara kita. Kita telah pun meminta pihak
Immigration bersama dengan Kementerian Luar untuk memperkenalkan Standard Operation Procedure SOP dia untuk mempermudahkan ataupun cuba untuk menyelesaikan isu ini. Jadi kita akan menunggu mereka untuk membentangkan SOP yang baru ini tentang bagaimana untuk membawa masyarakat kita pulang daripada luar negara. Kita juga membincangkan tadi mengenai kenderaan-kenderaan, banyak kenderaan-kenderaan yang membawa bahan makanan yang kononnya disekat oleh pihak polis. Jadi pihak polis melalui Tan Sri Ketua Polis Negara memberikan jaminan tadi bahawa tidak akan ada kenderaan-kenderaan ini akan diberikan laluan mudah, iaitu tidak ada sekatan kepada kenderaan-kenderaan yang membawa bahan-bahan mentah, bahan-bahan makanan, sayur dan sebagainya. Sebab itu beberapa isu fitnah telah pun dikeluarkan. Konon-kononnya di Cameron Highland tidak boleh dibawa keluar sayur dan sebagainya. Itu adalah tidak benar kerana laluan mudah diberikan oleh pihak polis kepada kenderaan-kenderaan yang membawa makanan. Seterusnya adalah fake news. Masih lagi banyak fake news yang dikeluarkan. Saya menyerulah kepada mereka yang terlalu berminat mengeluarkan fake news ni. Tidak ada untungnya kepada sesiapa dengan mengeluarkan fake news ini, malah ianya lebih merosakkan lagi dan ianya boleh menghuru-harakan keadaan. Percayalah, kerajaan mengambil segala langkah yang terbaik untuk memastikan rakyat kita terbela. Satu lagi yang kita bincangkan tadi adalah mengenai SOP baru selepas apabila fasa kedua ini diperkenalkan. Fasa pertama kita lihat selalu walaupun ada sekatan pergerakan, tetapi banyak perkara-perkara yang seolah-olah dibenarkan. Ada pengecualian-pengecualian. MKN telah pun diminta untuk memperkenalkan atau mengeluarkan SOP yang baru yang mana peraturannya akan menjadi lebih tegas daripada peraturan yang ada hari ini. Jadi mungkin selepas ini banyak sekatan-sekatan akan dikenakan. Sama ada dari segi pembelian, membeli belah, membeli makanan dan sebagainya yang saya pun belum boleh umumkan lagi kerana pihak MKN akan come out dengan SOP yang lebih tegas bagi memastikan langkah yang kita perkenalkan ini berjaya untuk menyekat penularan COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti saya sebutkan tadi bahawa yang mampu untuk menyekat penularan COVID-19 ini adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dari terus merebak adalah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa selepas 2 minggu, iaitu selepas 14 hari bulan nanti, selepas 2 minggu kita perkenalkan tidak ada lagi sambungan kepada sekatan pergerakan ini. Jadi kuasa yang ada adalah di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, seperti biasa, kekal tinggal di rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sidang media oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita ke laporan berikutnya. Lebih 3 bilion penduduk di seluruh dunia berdepan sekatan dalam kehidupan harian kerana terpaksa menjalani perintah berkurung di kediaman masing-masing. Dunia kini meningkatkan usaha memerangi pandemik COVID-19 yang sehingga kini telah meragut lebih 20,000 nyawa.
1.3 bilion rakyat India menjalani perintah berkurung menjadikan angka terbesar yang berada di kediaman. Meskipun telah menguatkuasakan perintah berkurung, Sepanyol merekodkan angka kematian melepasi jumlah kematian di China yang menjadi pencetus pandemik itu kira-kira 3 bulan lalu. Ia sekaligus menjadi negara paling terkesan selepas Itali. Jumlah kematian di Sepanyol kini mencecah lebih 3,647. Sementara itu, perintah berkurung dan larangan pergerakan di Itali belum menunjukkan perubahan positif. Dalam tempoh hanya 24 jam, Itali mencatatkan 683 kematian baru dan menjadikan jumlahnya 7,503 mangsa yang juga tertinggi berbanding negara lain. Negara lain paling teruk Amerika Syarikat dengan 935 kematian dan 65,797 kes. Seiring bilangan jangkitan disahkan melonjak menjangkau 471,200 kes, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Antonio Guterres menegaskan hanya usaha bersepadu global mampu menghentikan penularan virus berkenaan. Angka terkini korban wabak COVID-19 mencecah 21,286 di 182 buah negara dan wilayah. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Arena Sukan Dunia ketika ini semestinya lega selepas Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC bersama penganjur Sukan Olimpik 2020 Jepun memutuskan untuk menunda tamasya sukan terbesar dunia itu ke tahun 2021. Paling ceria sudah tentu dalam kalangan atlet yang masih lagi mencari slot untuk layak ke Tokyo dengan tempoh setahun seharusnya mencukupi untuk mencari tempat. Begitu juga buat atlet-atlet yang sudah melekatkan diri, ini peluang buat mereka untuk tampil lebih bertenaga pada tamasya berkenaan tahun hadapan. Dalam kalangan atlet negara, sudah tentu keputusan yang dibuat IOC dan Jepun disambut baik. Bagi atlet gimnastik negara, Farah N. Abdul Hadi, tempoh setahun yang dimiliki memberi ruang buatnya untuk bersedia dengan lebih baik. Ditambah dengan ini penampilan pertamanya dalam tamasya sukan Olimpik, sudah tentu Farah N. tidak mahu peluang dipersiakan untuknya memberikan persembahan terbaik demi negara. Sementara itu, bagi atlet pelayaran Khairul Nizam Muhammad Effendi, komitmen IOC dan juga Jepun yang mengambil kira keselamatan atlet harus dipuji. Ketika jangkaan awal tempoh 4 minggu diperlukan IOC untuk membuat penilaian, keputusan segera yang dibuat membolehkan perancangan lebih rapi dilakukan atlet-atlet menjelang tamasya yang akan dilangsungkan tahun depan. Sekian paparan Buletin 1.30. Kami tinggalkan anda dengan aksi dan niat murni beberapa penghantar Foodpanda yang mengumpul wang dari poket mereka sendiri memberikan sumbangan makanan kepada petugas di bahagian hadapan yang sentiasa memastikan arahan pencegahan wabak COVID-19 dipatuhi. Saya Siti Khadijah Jaafar, salam hormat dan Assalamualaikum.